kepada semua pelajar. Salam cikgu. Salam. Salam cikgu. Salam sejahtera Okey, cikgu. apa khabar hari ni pelajar? Baik cikgu. Okey, alhamdulillah. Cikgu. Okey, raya kita macam mana? Okey ke semua? Okey, alhamdulillah. Walaupun kita raya di rumah, kita kena still jaga SOP dan keluarga kita. Okey, jadi untuk PDP kali ini cikgu akan masuk kepada subtopik yang seterusnya iaitu dalam bab 1.2 pengelasan organisma. Okey. Sebelum kita masuk lebih lanjut kepada subtopik pembelajaran kita, cikgu nak bagi tahu dekat sini dalam subtopik ni kita ada dua objektif pembelajaran. Okey, yang pertama kita mencirikan kumpulan taksonomi utama haiwan bagi haiwan dan tumbuhan, dan objektif pembelajaran yang kedua kita ada membezakan organisma dengan kekunci dikotomi berdasarkan ciri-ciri sepunya sama ada haiwan ataupun tumbuhan. Okey. Sebelum kita masuk lebih lanjut kepada objektif pembelajaran kita, cikgu ada satu video untuk kamu semua tengok untuk mencukir idea kamu tentang pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sekejap Okey, kamu semua boleh nampak video? Boleh. Hai semua, selamat datang ke Zoo Negara. Maika dan Lin berada di Zoo Negara. Zoo Negara adalah tempat tinggal bagi kira-kira 400 spesies mamalia, reptilia dan burung Malaysia, manakala spesies amfibia pula terdiri daripada 267 spesies. Tahun demi tahun, Zoo Negara telah bertukar kepada konsep terbuka dengan lebih 90% daripada haiwan-haiwan ditempatkan di dalam ruang yang luas. Harimau Malaya adalah harimau yang paling penting di Malaysia. Burung enggam badak ialah haiwan yang paling dikenali dalam alam haiwan di negeri Sarawak. Burung enggam badak mewakili lambang negeri Sarawak. Buaya ialah reptilia akuatik yang hidup di dalam habitat air tawar seperti sungai, tasik dan tanah paya. Organisma seperti katak, kodok, niut dan salamander hidup di daratan dan di dalam air. Haiwan-haiwan tersebut mempunyai sifat-sifat istimewa yang membantunya untuk menyesuaikan diri dan bermandiri di habitatnya. Manakala biodiversity di dalam ekosistem mari terdiri daripada organisma akuatik yang berinteraksi antara satu sama lain untuk membina keseimbangan alam semula jadi. Seterusnya, di Zoo Negara terdapat juga beberapa spesies pokok atau tumbuhan yang terkenal di Malaysia seperti cengal, meranti, refleksia, periuk kera dan sebagainya. Kesimpulannya, marilah kita sama-sama memelihara dan memelihara kepelbagaian biodiversiti yang terdapat di negara kita supaya dapat mengekalkan keseimbangan ekosistem dan interaksi antara benda hidup dengan benda bukan hidup. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Cikgu nak tanya kat sini, siapa pernah pergi ke Zoo Negara? Saya cikgu. Saya. Okey, cikgu nak satu orang wakil daripada pelajar bagi tahu apa pengalaman kamu semasa pergi ke Zoo Negara dengan video yang cikgu tunjukkan tadi.
Apa yang kamu boleh gambarkan dalam video tadi dengan pengalaman yang kamu lalui semasa pergi ke zoo negara? Minta wakil daripada pelajar, satu orang. Saya cikgu. Okey, Fatih. Semasa saya pergi ke zoo negara tu, saya dapat lihat haiwan-haiwan ni dia dibahagikan mengikut kategori masing-masing. Contohnya ada yang bahagian mamalia, ada bahagian reptilia. Yang tu cikgu. Oh, okey. Pandai. Terima kasih Fatih. Ya. Jadi video yang cikgu tunjukkan tadi di mana zoo negara ni terdapat pelbagai jenis organisma sama ada dari segi haiwan ataupun tumbuhan. Di mana haiwan ni terdiri daripada 5 ciri kumpulan utama iaitu amfibia, reptilia, mamalia, burung. Okey, manakala tumbuhan ni terdiri daripada tumbuhan yang berbunga dan tumbuhan yang tidak berbunga. Okey. Jadi untuk objektif pembelajaran yang pertama, kita belajar mencirikan kumpulan utama taksonomi bagi haiwan dan tumbuhan. Okey. Jadi cikgu gunakan buku teks digital untuk mengajar kamu semua berkaitan pengelasan organisma. Okey. Okey, nampak apa ni slide buku teks? Nampak. Okey. Okey, 1.2 pengelasan organisma. Okey. Of course lah kalau kita tahu organisma ni adalah terdiri daripada haiwan dan tumbuhan. Okey. Jadi untuk pengelasan haiwan ni kita terbagi kepada dua iaitu invertebrata dan vertebrata. Okey. Invertebrata merujuk kepada haiwan yang tidak bertulang belakang. Okey. Pertama kita tengok, okey, invertebrata ni terbahagi kepada dua, tanpa kaki dan berkaki. Okey, kita tengok dahulu tanpa kaki. Tanpa kaki ni pula dipecahkan kepada dua. Badan tanpa segmen dan badan bersegmen. Okey, badan tanpa segmen ni haiwan yang bukan boleh kita kata tidak boleh bergerak, dia macam terbahagi kepada beberapa segmen. Dia tak ada segmen, dia tak ada struktur yang kasar dekat bahagian yang membolehkan dia bergerak. Okey, sebagai contoh kita tengok macam span, buron, karang laut, planaria dan siput. Okey. Kita tengok yang seterusnya iaitu haiwan yang bersegmen. Okey, yang bersegmen seperti cacing. Okey, kita boleh tengok cacing ni dia ada struktur yang kasar pada bahagian luar dia yang membolehkan dia tu bergerak. Dia ada segmen. Okey, macam cacing tanah, macam lintah, cacing pita, pacat pun sama juga. Okey. Seterusnya kita tengok yang berkaki. Okey, invertebrata yang berkaki. Okey, invertebrata yang berkaki ni 3 pasang kaki ataupun lebih daripada 3 pasang kaki. Okey. Okey, baik pelajar, boleh tak saya nak tanya Zalina, apa contoh haiwan yang berkaki dan mempunyai 3 pasang kaki? Apa contoh haiwan tersebut? Okey. Okey, betul. Nyamuk mempunyai 3 pasang kaki. Okey, betul. Okey, contoh lain-lain bagi nyamuk seperti semut, kupu-kupu dan lipas. Okey, manakala kita tengok ciri yang seterusnya iaitu lebih daripada 3 pasang kaki. Okey, lebih daripada 3 pasang kaki ni maksudnya dia ada 8 ataupun lebih kaki. Seperti laba-laba, belangkas, udang, lipan dan kalajengking. Okey. Itu untuk haiwan yang invertebrata. Okey. Seterusnya kita tengok kepada
haiwan yang vertebrata. Okey, haiwan yang vertebrata ni ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Okey. Invertebrata ni adalah terdiri daripada 5 kumpulan utama, iaitu ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. Okey. Daripada kelima-lima kumpulan utama haiwan ini, dia mempunyai ciri-ciri sepunya. Okey. Saya nak tanya pelajar, apa yang kamu faham tentang ciri-ciri sepunya? Boleh bagi tahu cikgu? Satu orang wakil pelajar, apa itu ciri-ciri sepunya? Ciri-ciri yang ada pada organisma tersebut. Okey. Sebenarnya ciri-ciri sepunya ni adalah dia mempunyai ciri-ciri yang sama dan yang berbeza. Maksudnya hubungan antara kelima-lima kumpulan haiwan ini, dia mempunyai ciri-ciri yang sepunya. Maksudnya mungkin ikan dan amfibia ada ciri yang sama, ada ciri yang berbeza. Sebab itu kita katakan dia adalah ciri-ciri sepunya. Okey, kita tengok ciri-ciri sepunya bagi ikan. Ikan ni adalah poikiloterma. Di sini kita highlightkan. Okey, poikiloterma tu apa? Okey, cikgu terangkan. Poikiloterma ni adalah organisma yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah mengikut persekitaran. Okey, maksudnya sama ada dia duduk di kawasan yang sejuk ataupun kawasan yang panas, suhu dia akan berubah mengikut persekitaran. Okey. So, ciri-ciri lain seperti sisik keras, mempunyai sirip dan berekor, bernafas melalui insang, bertelur dan bersenyawaan luar. Contoh-contoh kita boleh tengok macam ikan, kerapu, belut. Okey. Kita tengok yang seterusnya iaitu amfibia. Okey, amfibia ni dia juga sama macam ikan, poikiloterma. Sebab itulah kita kata dia ada ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza. Okey, amfibia juga hidup di daratan dan di air. Mempunyai kulit yang lembap. Okey, semasa dia kecil, semasa dia jadi anak, dia bernafas melalui insang. Tapi masa dia dewasa, dia menggunakan peparu dan kulit yang lembap untuk bernafas. Dia menghasilkan telur yang berlendir dan tidak bercengkerang, melakukan persenyawaan luar. Okey, kita boleh tengok contoh-contoh seperti katak, kodok dan salamander. Okey, seterusnya kita tengok reptilia. Okey, reptilia sama juga macam amfibia dan ikan, dia poikiloterma. Okey, dia bernafas melalui peparu, berkulit keras, melakukan persenyawaan dalam. Okey, kita tengok yang seterusnya burung. Okey, burung homoioterma. Okey, dia berlawanan dengan poikiloterma, di mana homoioterma ni organisma yang mempunyai suhu yang tetap. Suhu yang tetap daripada pengaruh persekitaran. Maknanya dia duduk di kawasan yang sejuk ataupun kawasan yang panas, suhu badan dia still sama, tidak berubah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok macam mamalia. Okey, mamalia juga homoioterma, badan diliputi bulu dan rambut, bernafas melalui peparu, melakukan persenyawaan dalam dan melahirkan dan menyusukan anak. Okey, cikgu ada satu soalan aras tinggi kepada kamu semua. Okey, kamu boleh bezakan tak apa perbezaan antara bulu dan rambut? Okey, pelajar boleh bagi tahu cikgu apa beza bulu dan rambut? Siapa boleh jawab? Okey, tak apa, cikgu terangkan. Okey, beza bulu dan rambut. Okey, kebanyakan bulu biasanya digunakan untuk haiwan. Manakala rambut ni biasa digunakan untuk manusia. Okey, jadi bulu ni dia terdiri daripada berbenang halus sahaja. Dia macam berbenang halus dan dia pendek. Dia tidak lebat macam rambut. Rambut dia kategori, walaupun bulu dan rambut ni dia daripada benda yang sama iaitu protein, keratin, tetapi dia dari segi fizikal dia kita boleh nampak dia berbeza. Rambut ni dia lebat macam rambut manusia kita ni, dia lebih lebat, manakala bulu ni dia hanya berbenang halus. Okay, itu sahaja perbezaan di antara bulu dengan rambut. Okey, seterusnya kita masuk kepada pengelasan tumbuhan. Tadi kita tengok pengelasan untuk haiwan. Dan seterusnya kita akan masuk pengelasan untuk tumbuhan.
Okey. Okey, sudah pasti kita boleh tengok secara jelas. Okey, pengelasan untuk tumbuhan ni biasanya tumbuhan ni terdiri daripada tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Okey. Tumbuhan tidak berbunga dan tumbuhan berbunga ni kalau di Malaysia kita boleh tengok dengan jelas lah. Kita boleh nampak. Okey. Boleh sesiapa bagi contoh kepada cikgu apa contoh tumbuhan tidak berbunga? Boleh tak? Seorang wakil. Pokok padi. Pokok padi. Pokok padi. Padi. Saya cuba cikgu. Apa dia? Daun kucai. Aloe vera cikgu. Pokok keladi. Okey. Tumbuhan berbunga boleh bagi contoh? Bunga ros. Bunga raya. Bunga raya. Bunga matahari. Okey. Okey, untuk tumbuhan berbunga ni kalau kita boleh tengok secara jelas dia menghasilkan buah kan. Okey, kita boleh tengok macam pokok durian, pokok rambutan. Sebelum dia menghasilkan buah, dia perlu berbunga terlebih dahulu. Okey, itu sajalah. Okey. Tumbuhan kita boleh tengok contoh-contoh tumbuhan yang tidak berbunga macam paku pakis, conifer. Conifer ni adalah sejenis salah satu daripada pokok Christmas. Okey, Christmas. Okey, paku pakis ni macam yang mak kita masak tu lah. Paku pakis masak kicap. Okey. Okey, lumut. Okey, lumut ni biasa kita jumpa bahagian-bahagian kolam ataupun longkang-longkang kawasan rumah. Okey. Dan seterusnya adalah tumbuhan berbunga. Okey, tumbuhan berbunga macam yang Maizah tu cakap tadi, sebenarnya pokok padi ni adalah tumbuhan yang berbunga. Tak apa. Okey, tumbuhan berpadi. Kita ada pokok orkid, terantai dan pokok bunga matahari. Okey. Okey, untuk kelebihan tumbuhan berbunga ni dia ada pecahkan kepada dua perbezaan. Dia ada monocotyledon dan dicotyledon. Okey. Untuk monocotyledon ni maknanya mono, maknanya dia ada satu biji sahaja dalam buah dia yang hasilkan bunga dia dalam buah dia ada satu biji sahaja, mana di ni dua, dia akan hasilkan dua ataupun lebih. Okey. Dua biji macam pokok durian, pokok tomato, itu adalah dicotyledon. Manakala macam monocotyledon ni seperti padi, pokok jagung, dia ada satu biji sahaja. Dan perbezaan-perbezaan lain kita boleh tengok dia dari segi akar dia, dari segi daun, batang. Okey. Okey, jadi untuk objektif pembelajaran yang pertama kita dah belajar bagaimana pengelasan ataupun kumpulan taksonomi utama bagi tumbuhan dan haiwan. Okey. Jadi cikgu ada beberapa aktiviti yang akan dilakukan secara wall, okey, di mana setiap pelajar perlu menjalankan aktiviti ini. Okey. Jadi cikgu akan sharekan link dalam chat ya. Okey. Okay, setiap pelajar boleh join link ni, work wall. Okay, kita akan jawab bagaimana pengelasan haiwan yang terdiri daripada 5 kumpulan utama. Okay, pelajar boleh join, isi nama, nanti kita tengok keputusan dia. Siapa yang dapat betul paling tinggi. Dan cikgu nak uji kefahaman kamu terhadap objektif pembelajaran yang pertama. Okay, kamu semua sudah join ke? Sudah. Okay, Sudah, cikgu cikgu. bagi masa kepada kamu 3 minit untuk kamu jawab soalan tersebut. Dah ada yang dah siap jawab ke? Nanti isi nama jangan lupa, kita boleh tengok.
Okey ke semua? Sedang fokus. Okey. Okay, tinggal lagi 1 minit. Okay, tinggal lagi beberapa saat, 10 saat. Okey, masa menjawab anda telah tamat. Okey, jadi kita tengok keputusan untuk setiap pelajar. Okey. Sekejap ya. Okey. Kamu nampak tak statistik pemarkahan? Okey. Nampak. Okey. Hanya seramai 17 orang sahaja pelajar yang menjawab. Okey. Yang mana skor tertinggi adalah siapa yang boleh 15 markah tu adalah terdapat 5 orang pelajar yang dapat skor markah tertinggi. Okey. Okey, tahniah kepada Sakura, Nora Shikin, Has, Nefertiti dan Najwa. Okey. Pelajar yang lain yang dapat sebahagian ataupun 3/4, okay, cikgu harap kamu dapat membuat ulang kaji dengan lebih banyak dan kita akan bincang untuk kelas yang seterusnya. Kita tengok apa kesalahan yang berlaku. Okay. So, kita akan jadi untuk objektif pembelajaran yang pertama kita sudah selesai. Jadi, kita akan masuk kepada topik kita akan masuk kepada objektif pembelajaran yang seterusnya, iaitu yang kedua, iaitu membezakan organisma dengan kekunci dikotomi berdasarkan ciri sepunya. Okey, jadi dekat sini cikgu nak ajar kamu bagaimana untuk membina kekunci dikotomi. Untuk pembelajaran yang seterusnya kita akan belajar bagaimana kita nak membina kekunci dikotomi berdasarkan ciri sepunya bagi haiwan ataupun tumbuhan. Okey. Di sini cikgu ada satu video tutorial yang cikgu hasilkan untuk kamu semua bagaimana kamu untuk membina kekunci dikotomi ini. Okey. Jadi video ni kamu boleh gunakan untuk di rumah ataupun dalam kelas untuk kamu rujuk balik dan ulang kaji bagaimana untuk kamu membina kekunci dikotomi. Okey. Cikgu akan sharekan video. Sekejap ya. Okey, kamu semua nampak video ni? Nampak. Okey. Sekejap Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Okey, video kali ni cikgu akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita membina kekunci dikotomi. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut kepada kekunci dikotomi, dalam subtopik yang sebelum ni kita belajar pengelasan organisma, sama ada haiwan ataupun tumbuhan, di mana haiwan terdiri daripada invertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang,
dan vertebrata yang mempunyai tulang belakang. Manakala tumbuhan terdiri daripada tumbuhan yang berbunga dan tumbuhan yang tidak berbunga. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada cara-cara membina kekunci dikotomi, sebelum tu kita kena faham apa itu kekunci dikotomi. Kekunci dikotomi ini adalah satu sistem yang digunakan oleh ahli-ahli biologi dalam mengenal pasti dan mengelas organisma sama ada tumbuhan ataupun haiwan berdasarkan ciri-ciri sepunya dari segi persamaan dan perbezaan. Okey, kekunci dikotomi terdiri daripada satu atau beberapa siri kuplet yang mana setiap satu ciri kuplet terdiri daripada dua penyataan yang berbeza berdasarkan ciri-ciri sepunya yang dimiliki oleh organisma tersebut. Okey. Okey, kita lihat dahulu gambar yang cikgu tunjukkan di mana kita ada 4 kumpulan haiwan iaitu buaya, burung, katak dan ikan. Di mana buaya sebagai reptilia, burung elang sebagai burung, katak biru sebagai amfibia dan ikan kerisi sebagai ikan. Okey. Kita tengok satu per satu. Okey, kita bina dahulu satu siri kuplet berdasarkan 4 gambar haiwan tersebut. Okey. Dari segi persamaan dan perbezaan, apa yang kita boleh tengok kepada 4 ciri-ciri haiwan yang ada dalam gambar ini? Okey. Okey, sudah pasti buaya, katak dan ikan mempunyai suhu yang berubah-ubah mengikut persekitaran yang dikenali sebagai poikiloterma dan helang adalah homoimoterma. Okey. Dalam 4 gambar ni, helang sahaja yang homoimoterma. So, kita boleh kelaskan helang adalah homoimoterma. Okey. Manakala poikiloterma adalah merujuk kepada buaya, katak dan ikan. So, terdapat 3 lagi persamaan di antara buaya, katak dan ikan. So jadi ia akan pergi ke ciri kuplet yang seterusnya. Okey. Kedua. Okey, sebab kenapa kedua? Sebab buaya, katak dan ikan ni mempunyai ada ciri sepunya yang sama. Okey. Okey, yang kedua kita pergi. Okey, kita tengok buaya, katak dan ikan. Apa dia punya persamaan dan perbezaan? Ia bersisik. Di mana ikan dan buaya bersisik, katak tidak bersisik. Yang kedua, tidak bersisik. So, tidak bersisik kita boleh namakan dia adalah katak. Dan bersisik ada lagi 2, iaitu buaya dan ikan. Jadi, kedua-dua organisma ni kena pergi ke siri kuplet yang seterusnya sebab dia ada persamaan. Okey. Okey, yang ketiga. Ketiga, buaya dengan ikan. Apa yang boleh kita bezakan? Dia ada insan berinsan, ikan berinsan, manakala buaya tidak berinsang. Okay, yang tidak berinsang adalah buaya
dan yang berinsang adalah ikan. Okey, jadi ini adalah kekunci dikotomi berdasarkan 4 haiwan yang terdapat di dalam gambar. Okey. Beginilah cara bagaimana untuk kita membina kekunci dikotomi. Okey, sekian saja daripada cikgu untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Apa yang kamu tengok video tutorial tadi, kamu faham tak bagaimana cara untuk membina kekunci dikotomi? Pelajar-pelajar semua faham? Faham kan? Okey. Jadi, cikgu nak kamu buat ulang kaji berkaitan dengan kekunci dikotomi. Okey, jadi cikgu akan berikan satu latihan bagaimana untuk cara kamu membina kekunci dikotomi berdasarkan haiwan-haiwan yang terdapat di dalam slide buku teks ni. Okey, cikgu nak kamu bina dan buat ulang kaji bagaimana untuk cara kamu membina kekunci dikotomi berdasarkan 5 jenis haiwan ini, iaitu ikan, ayam, singa, katak dan ular. Okey. Okey, yang ni kamu akan buat ulang kaji di rumah. Okey. Jadi itu sahajalah pembelajaran kita pada hari ini, iaitu hasil pembelajaran kita yang kita dapat hari ini. Pelajar dapat 2, iaitu mengenal pasti kumpulan taksonomi utama bagi haiwan dan tumbuhan, dan yang kedua membezakan organisma dengan kekunci dikotomi berdasarkan ciri-ciri sepunya. Okey. Okey, untuk penutup kelas kita, sesi pembelajaran kita dan pengajaran kita, jadi cikgu harap kamu semua dapat 2 objektif pembelajaran ini, dan cikgu akan berikan beberapa latihan pengukuhan kepada kamu semua untuk buat ulang kaji di rumah. Okey, untuk meningkatkan lagi kefahaman dan menguji tahap hasil pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi setakat itu sahajalah untuk pengajaran dan pembelajaran PDP kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. 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 Okey. Saya nak Ruwaida ada Ruwaida Irfan. Ada saya, Doktor. Okey, cuba bagi feedback sikit tentang pengajaran Cikgu Jalil tadi. Bagi pendapat saya, Jalil banyak main dengan video-video yang tak membosankan pelajar. Yang keduanya, dari segi effort guru tu sendiri untuk guna latar belakang suara dia sendiri. Jadi tak ada penguasaan sangat kita dengar. Yang ketiga, Dr. Cikgu Jalil menggunakan kuis yang simple tapi cepat dan jelas untuk dengar tak? Okey, saya dapat. Okey, terima kasih Ruwaida. Okey. Yang lain ada nak bagi ni ke? Yang lain nak bagi ke? Jalil ada dekat online tak? Ada Doktor. Allah maaf Doktor. Okey. Okey, secara keseluruhannya saya nampak Hasni dengan Amirah ada banyak nak cakap ke?
Tak ada doktor, sorry. Okey. Saya rasa Jalil membuat satu perancangan pengajaran yang baiklah, yang lengkap dan tersusunlah. Okey. Maksudnya buat persediaan pengajaran yang pada saya baik dan bersesuaian dalam konteks PDP secara dalam talian ni. Okey. Cuma Jalil, yang macam hasil pengajaran kedua tu, yang kekunci dikotomi tu, dia memang ada dekat dalam syllabus lah. Dia ada memang dalam syllabus. Dia kena buat kekunci dikotomi tu. Okey. Sebab dia pun memang saya rasa dia akan makan masa lah. Kan? Yang tu makan masa tu yang saya buat video. Kalau saya ajar macam ni, makan masa lah. Okey. Cuma saya rasa lah, okey. Kalau macam yang hasil, kalau PH tadi saya rasa lebih kurang macam Hafizah tadi lah yang saya komen. Jalil take note tak tadi saya komen tadi? Yang Hafizah tadi tu. Saya take note. Macam pendidikan hasil pelajaran yang kena ada berapa degree, dia punya condition. Okey, sebenarnya yang seterusnya satu pun sama lah. Tak, sebenarnya yang dalam DSKP tu saya dah tukar yang macam mengenal pasti tu. Dia kalau dalam DSKP dia mencirikan, so saya guna mengenal pastilah. Ada yang yang pentingnya berapa degree yang kita nak budak tu tahu. Okey doktor, baik. Dengan dia punya condition lah. Okey. Okay, seterusnya saya rasa lain tu memang bentuk perancangan RPH lah. Cuma macam yang awak punya kedua tadi, memang sebab kan saya suruh ringkaskan, sepatutnya nanti memang kalau kelas bersemuka ke kelas awak sendiri secara real, memang kena minta pelajar bila sendiri lah dalam kelas. Okey doktor. Dan seterusnya berkaitan dengan penutup ni. Jadi kalau penutup nanti, kalau RPH program dia apply nanti, penutup tu sepatutnya murid yang Jalil off dulu mic. Okey. Okey. Penutup tu sepatutnya guru memanggil ataupun pelajar nanti yang akan merumuskan atau meringkas apa yang dia belajar. Jadi guru tu nanti macam kita kata guru meminta 3 orang wakil untuk menyatakan apa yang dia dah belajar pada hari ni. Lepas tu guru merumuskan tentang topik tu. Jadi sebolehnya biar murid yang kita minta dia bincangkan dululah apa yang dia belajar hari ni. Okey. Cuma saya nak tanya kepada yang lain tu, yang the rest yang 39 orang dekat dalam kelas hari ni. Okey, yang join kelas yang buat kuis tadi cuma 17 orang. Mana pergi lagi 22 orang? Kenapa 17 orang tu yang masuk? Dia sekarang ni, awak sekarang ni saya kata dalam kelas tu yang lain tu jadi pelajar lah kan. Orang kawan-kawan awak ni sebagai cikgu. Jadi bagilah kerjasama pada kawan-kawan ni. Alright? Sebab proses ni sama-sama lah proses at least bila Jalil, Jalil buat Cikgu Jalil buat kuis tu semua orang masuk lah. At least awak tahu macam mana nanti bolehlah juga guna word wall ni nanti kan, sebab lepas ni kita tak tahu nature bila awak pergi LM1, bila awak pergi buat latihan mengajar nanti macam mana keadaannya, secara talian juga ke, secara face to face ke. Kalau face to face pun boleh juga tengok benda tu. Okay, jadi dia masalahnya macam ni lah, bila awak pergi, macam saya pun saya mengajar sekarang ni, saya mengajar PR untuk seminari. Bila saya minta tanya pelajar yang sedang menjalani M2 ni pun sama, dia kata pelajar 5 orang masuk, 7 orang masuk. Nanti reason dia macam tu lah, tak ada line lah apalah. Tapi sewajarnya benda tu pun bermula dari attitude kita jugalah kan, cikgu sendiri. Jadi kalau kita sendiri pun kita tak bagi dia sama, kita tak tengok, tak buat macam tu. Jadi benda tu memang tak sama je lah nanti bila awak bagi jadi cikgu, anak murid pula yang buat macam tu. Kan? Jadi dengan sekarang ni awak jadi pelajar, awak kata line tak ada, line tak kuat, tu klise punya reason lah. Kalau
tengok movie, tengok YouTube, benda tu boleh pula ada data kan. Jadi sekarang ni saya rasa saya nak semua orang on camera lah sebelum saya nak angin. Semua orang saya nak on camera sepanjang kita buat PDP ni. Okay, tak ada nak off-offnya. Kalau ada masalah masalah yang duduk sebut mana-mana yang saya boleh bagi untuk video off lah. Jadi selepas ni siapa orang ketiga? Saya doktor. Siapa? Saya Husna. Okey, Husna. Selepas Husna siapa? Saya Dr. Afzan. Afzan. Alright. Okey, Husna boleh mulakan lah.